Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Program Jualan Keluarga Malaysia dijenamakan semula kepada Program Jualan Murah Keluarga Malaysia, JMKM. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, 80 juta ringgit diperuntukkan melalui 5 kementerian bagi melaksanakan inisiatif itu sehingga hujung tahun. Kerajaan memperluaskan dan menjenamakan Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM kepada Program Jualan Murah Keluarga Malaysia ataupun JKMM, melibatkan 600 buah kawasan Dewan Undangan Negeri seluruh negara dan 13 buah kawasan parlimen di wilayah persekutuan. Program Jualan Murah Keluarga Malaysia JMKM menjadi program yang dinanti-nantikan ramai bagi mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih murah. Program yang berlangsung hari ini di beberapa negeri dilihat merekodkan sambutan meriah daripada penduduk setempat sejak awal pagi. Misalnya di Pahang, JMKM berlangsung selama 3 hari di dataran Kerayong Bera dan akan berakhir esok. Pengunjung yang ditemui menyifatkan penganjuran program membantu golongan kurang berkemampuan untuk mendapatkan barangan keperluan harian. Datang kemari untuk membeli barang yang terlampau murah sangat pada saya. Macam sekarang ni biasa gula dekat luar RM2.85 sen. Macam susu pun RM2 lebih dekat RM3. Dapat dekat sini mana RM2 okey lah. Untuk yang orang kata apa, pendapatan yang biasa ni kan. Hari ni saya beli macam-macam ada kat sini. Saya beli minyak, gula, Milo, beras, ayam dengan harga yang lebih murah. Ya, boleh katakan 50% lah. Dan semua barang-barang ni hanya boleh didapati di sini sahaja. Bermula bulan ini, 7 kawasan DOD di Kelantan akan mengadakan JMKM 2.0. Hari ini dan esok, 3 kawasan mendahului senarai iaitu Dun Kok Lanas di Ketereh serta 2 di Gua Musang iaitu Dun Nenggiri dan Dun Galas. Ini diikuti Dun Kelaboran, Tumpat, Dun Tanjung Mas, Kota Baru dan Dun Semerak pada 29 hingga 30 Ogos. Bagi kawasan lain, JMKM akan dilaksana pada September ini di premis pasaraya yang bakal dimaklumkan dari semasa ke semasa. Dilangkaui pula 3 premis mula terlibat menawarkan inisiatif berkenaan. Jualan diadakan pada setiap hari Jumaat dan Sabtu dengan kelebihan tanpa pembelian maksimum kepada pelanggan, sekaligus meringankan beban kos sara hidup yang ditanggung keluarga Malaysia yang semakin meningkat. Masih di Kedah, sebanyak 51 buah premis perniagaan terpilih akan menjayakan JMKM di setiap daerah negeri itu. Ia akan diadakan setiap Sabtu dan Ahad setiap minggu sehingga hujung tahun ini. Program seperti ini adalah satu inisiatif yang terbaik untuk kita mengurangkan beban perbelanjaan rakyat yang kita kata ekonomi semasa pada zaman kini semakin meningkatlah. Jadi dengan penganjuran program ni sedikit sebanyak kita mampu menolong rakyat. 2 juta ringgit diperuntukkan untuk e-voucher program Jualan Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata inisiatif bermula 30 Ogos sehingga hujung tahun bertujuan menggalakkan penggunaan bayaran tanpa tunai. Pemberian merupakan sebahagian daripada program inisiatif pendigitalan sektor peruncitan ataupun READY. Ia dilaksana bagi mengurangkan jurang perkembangan ekonomi digital luar bandar khususnya dalam sektor peruncitan. Bagi memastikan agenda digitalisasi khususnya penggunaan e-dompet dalam kalangan para pengguna dan peniaga akan diperluaskan ke kawasan luar bandar termasuklah kita di Bera. Bagi menggalakkan pembayaran wang tunai ini, kerajaan menawarkan inisiatif e-voucher program Jualan Malaysia dengan peruntukan RM2 juta mulai 30 Ogos 2022 sehingga 31 Disember 2022. Dan e-voucher boleh
dimuat turun melalui aplikasi My Sales Tracker. E-voucher boleh dimuat turun melalui aplikasi My Sales Tracker seliaan KPDN HEP. Perdana Menteri berucap merasmikan program Ready Peringkat Kebangsaan di Pahang. 15,000 peniaga dan penjaja seluruh negara disasarkan menyertai program Ready menjelang tahun 2025. Setakat 1 Ogos lalu, seramai 5,321 peniaga telah berdaftar dengan program terbabit. Jadi sasaran kita setiap tahun adalah kita mencapai setiap tahun 3,750 penjaja peringkat projek ni mendaftar dalam program ini. Sebab itu sasaran kita 2025 kita sasarkan 15,000 mereka ni. Jadi untuk di Bera ni kita dapati ada 4,000 projek. Jadi dalam program hari ini kita dah dapat lebih 1,000 sudah dah mendaftar. Jadi usaha akan kita teruskan. Bagi memastikan sasaran peniaga berdaftar dicapai, kerjasama strategik dijalin dengan penyedia perkhidmatan e-dompet. Pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 akan dibentang pada sesi Parlimen akan datang. Pindaan membolehkan ancaman keselamatan cyber dapat ditangani dengan lebih berkesan. Hopefully, next Parliament session, we can table amendments to both acts. And among other things, in the amendments is to look into possibilities of strengthening, having sufficient provision to implement the cyber security aspects. Syur untuk meminda akta terbabit telah mendapat lampu hijau Jemaah Menteri. Sementara itu, perbincangan berkaitan kepentingan digital nasional Berhad DNB berjalan dengan baik. Ia akan memenuhi tarikh akhir apabila pemeteraian bersama 6 syarikat telekomunikasi diadakan pada 31 Ogos nanti. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan mempengerusikan mesyuarat pada 29 Ogos untuk memutuskan beberapa terma. Ada perkara-perkara tertentu yang MCMC perlu putuskan dan berdasarkan apa yang diputuskan oleh MCMC nantinya, yang saya pun telah tengok both side of the coins and I know what MCMC going to decide is good for everybody dan saya yakin semua orang boleh terima. Dalam pada itu, Tan Sri Anwar turut melancarkan Pusat Cyber Bersepadu Axiata ACFC. Beliau menyambut baik usaha Celcom dan Axiata untuk memajukan ketahanan cyber untuk ekosistem digital Malaysia serta melindungi data keselamatan negara. ACFC yang bertempat di Ibu Pejabat Celcom merupakan sebuah pusat yang dilengkapi keupayaan pertahanan dan serangan aktif. Ia juga membolehkan tindakan proaktif dan pencegahan untuk mengukuhkan tindak balas keselamatan cyber organisasi. Bersama
kembali dalam berita perdana. Kita ke perkembangan ekonomi. 5.8 bilion ringgit subsidi ditanggung kerajaan susulan pengekalan tarif elektrik bagi separuh kedua tahun ini. Pengekalan dibuat demi kepentingan keluarga Malaysia meski kos penjanaan elektrik meningkat susulan kenaikan mendadak harga bahan api global. Kementerian Kewangan memaklumkan selain bayaran subsidi kepada TNB, jaminan berjumlah sehingga 6 bilion ringgit turut diberi ke atas syarikat utiliti itu. Jaminan memastikan operasi TNB tidak terganggu dengan kenaikan mendadak harga bahan api untuk penjanaan elektrik selaras mekanisme peraturan berasaskan insentif. Pengekalan tarif bagi semua pengguna diputuskan Jun lalu. Malaysia menyokong usaha pertumbuhan negara-negara pengeksport petroleum dan sekutunya OPEC Plus dalam mengekalkan kestabilan pasaran minyak global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, pasaran minyak global kekal tidak menentu didorong beberapa faktor, antaranya peningkatan tekanan inflasi, cabaran geopolitik serta perkembangan berkaitan iklim di negara-negara ekonomi utama. Dalam satu kenyataan, beliau menjelaskan melalui deklarasi kerjasama DOC yang ditandatangani 10 Disember 2016, OPEC Plus mempunyai mekanisme kukuh dalam menangani cabaran pasaran. Ini termasuk sistem pelarasan pengeluaran minyak yang terbukti berkesan sebelum ini. Sejak DOC diperkenal, negara-negara anggota OPEC Plus termasuk Malaysia menjalin kerjasama erat yang mendorong kepada kestabilan dalam pasaran minyak global. Malaysia percaya hubungan baik itu perlu dikekalkan, terutama ketika pasaran tenaga berdepan ketidaktentuan ketara ketika ini. Kerjasama erat yang terjalin antara Malaysia dengan Arab Saudi menerusi lawatan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi ke negara itu diharap dapat meningkatkan jumlah perdagangan dan kerjasama dua hala dalam usaha untuk mengukuhkan agenda sekuriti makanan negara. Lawatan Datuk Seri Dr. Ronald ke negara itu juga selaras dengan komitmen kerajaan menjamin ekosistem sekuriti makanan lebih inklusif melalui kerjasama yang komprehensif. Menurut kenyataan MAFI, Datuk Seri Dr. Ronald mengetuai delegasi kementerian untuk menghadiri mesyuarat dua hala ke Arab Saudi mulai 24 hingga 26 Ogos bagi memenuhi undangan Menteri Alam Sekitar, Air dan Pertanian Arab Saudi iaitu Abdul Rahman Al-Fadli. Pelbagai usaha strategik kerajaan dengan kerajaan secara dua hala turut dibincang secara lanjut bagi mengukuhkan agenda sekuriti makanan kedua-dua negara. Antara aspek potensi kerjasama yang akan diterokai termasuk R&D bersama, makmal bersama, pertukaran pakar teknikal, pertanian moden dan perkongsian maklumat teknikal serta teknologi pertanian. Tahun lalu Malaysia mengekspor 2.4 bilion ringgit hasil dan produk pertanian ke Arab Saudi selain mengimport hasil dan produk pertanian Arab Saudi bernilai 100 juta ringgit. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA optimis Melaka mampu mencapai misi menarik 5 bilion ringgit nilai pelaburan tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif MIDA, Datuk Arham Abdul Rahman berkata, ia selepas pihaknya menerima beberapa permohonan pelabur yang berminat untuk mengembangkan industri mereka di negeri berkenaan. Untuk suku pertama tahun ini, Melaka berjaya mencapai kira-kira 2.6 bilion ringgit nilai pelaburan. Dan berdasarkan kepada syarikat-syarikat yang telah menghantar permohonan kepada MIDA dan juga syarikat-syarikat pelabur yang kita sedang berbincang, saya rasakan dan saya optimistik sasaran pelaburan 5 bilion yang disasarkan oleh Kerajaan Negeri Melaka untuk sepanjang tahun 2022 akan dapat dicapai. Datuk Arham ditemui selepas istiadat penganugerahan darjah, bintang dan pingat kebesaran negeri Melaka di Air Keroh. Merdeka! 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 Merdeka!
masa ini ekspor ayam masih tidak dibenarkan dan kita ada mendapat feedback bahawasanya bekalan ayam pada masa ini ada berlebihan dan dengan itu harganya telah mula stabilize, malah telah turun kepada paras harga di bawah harga siling. Namun kerajaan belum membuat apa-apa keputusan untuk mengubah dasar-dasar yang telah ditetapkan tersebut kerana kita ingin memastikan supaya bekalan ayam berada dalam keadaan yang stabil dan harga juga berada pada paras yang kekal di bawah daripada harga siling. Ya, terima kasih atas kesetiaan anda bersama Berita Perdana. Persiapan acara perbarisan dan perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka mencapai tahap hampir 95%. Ya, dan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa yang juga pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 berpuas hati dengan tahap kesiapsiagaan dan susun atur acara. Seperti mana kita tahu, pertunjukan ataupun perarakan ini memerlukan kepada certain degree of perfection sebab kena diselaraskan antara pergerakan, perbarisan, keberakan tiba ke bawah duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku yang kena disinkroniskan dengan pergerakan udara. Kita akan lihat suasana yang lebih menarik apabila mereka mengenakan pakaian-pakaian penuh. Kali ini aset yang dipamerkan saya fikir antara yang paling banyak dan paling terbaru yang pernah kita lihat dalam mana-mana perbarisan Hari Kemerdekaan. Beliau ditemui media selepas menyaksikan raptai persiapan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Merdeka. 16,000 orang dijadual menyertai sambutan terbabit. Pelbagai acara menarik disusun bagi menyemarakkan sambutan tahun ini, termasuk juga keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong dengan menaiki kereta berkuda diraja dari Menara DBKL ke Dataran Merdeka. 50,000 pengunjung disasar hadir ke sambutan yang berlangsung Rabu ini. Projek Menara 118 dilaksana dengan penuh tanggungjawab mengambil kira semua pemegang taruh, khususnya komuniti sekitarnya. Pelbagai aktiviti libat urus dilaksana bagi mewujudkan rasa kebersamaan di kejiranan atau Presin 118 termasuklah aktiviti seni dan budaya. Wartawan Gilberta Robert meninjau aktiviti Pesta Seni Merdeka yang dianjur Permodalan Nasional Berhad PNB dan Think City bersama komuniti sekitar Kampung Atap, Kuala Lumpur. Timbul kegusaran orang ramai akan nasib dua struktur bersejarah Stadium Merdeka dan Stadium Negara apabila projek pembangunan Menara 118 mula diumumkan. Namun PNB selaku pemilik projek berjaya menyelamatkan dua ikon ini sekaligus diwartakan sebagai khazanah warisan negara. Pengurus Think City, Nicole Tam, berkongsi signifikan kerjasama dengan pihak PNB dalam menghidupkan Presin 118 dengan pelbagai aktiviti seni dan budaya. I think a lot of people don't know that Stadium Merdeka has gone through a few restoration process and what has happened in Stadium Merdeka, what is Merdeka about and also what is Malaysia Day about. So here we are today together with the community of Kampung Atap to celebrate music, arts and culture, and one of the culture and the history is that is Stadium Merdeka and also the Merdeka Precinct. Pesta yang berlangsung 2 hari pada 27 dan 28 Ogos sempena Bulan Kebangsaan itu membawa pengunjung menyelusuri sejarah monumen ikonik negara ini. Bukan sekadar pameran semata-mata, naratif sejarah dipersembahkan menerusi lensa kreativiti merangkumi seni tari, audio visual dan bengkel. We want people to remember that not just it is not displacing the culture, it is integrating what is around it. So with Merdeka Mohammed 8 Tower coming into the picture, you still have the Stadium Negara and Stadium Merdeka being restored.
Terbinanya mercu tanda Menara Merdeka 118 bukan bermaksud Stadium Negara dan Stadium Merdeka dilupakan. Malah kedua-dua bangunan ini telah diwartakan sebagai warisan kebangsaan. Ini membuktikan pembangunan sebegini mampu menyatukan budaya serta sejarah tanpa meminggirkan masyarakat setempat. Jabatan Robert, RTM. Ya, tahukah anda anak Malaysia antara tulang belakang dalam misi eksplorasi manusia ke planet Marikh? Ya, betul Fatil. Yang mana anak kelahiran Muar ini bukan sahaja salah seorang saintis yang terlibat dalam misi itu, sebaliknya. Beliau juga merupakan timbalan Ketua Juru Teknologi untuk Direktorat Misi Sains di Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas NASA. Ikuti laporan khas sempena Hari Kebangsaan yang disediakan Maiza Musa Al-Bakri. Florence Tan yang juga bekas pelajar Maktab Rendah Sains MARA MRSM Kuantan ini mengakui pencapaiannya hasil dorongan semua pihak. It comes from my kampung. Everybody help. My parents, my society, right? MRSM Kuantan, my teachers, everyone, semua bangga. Bukan semua tolong saya. Semua bangga. It takes a village, right? It's just a saying. It takes a village. It takes a kampung. Sebaik tamat sekolah, Florence menyambung pengajian ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan elektrik di University of Maryland, Amerika Syarikat. Pada tahun 1986, Florence menyertai Agensi Kejuruteraan Angkasa Negara Amerika, NASA. In some ways, even then, I didn't think I'm going to be an astronaut because I don't think I knew what an astronaut was. I didn't know what space was until I saw Star Trek. Exactly. Then I realized, oh, there's this thing that you can explore space. And that was like a new place, right? Because sometimes shows like that really help trigger stuff. Beliau berbesar hati sekiranya kisah hidup dirinya jadi inspirasi anak muda Malaysia. Pesannya, sejauh mana kaki melangkah, jangan lupa asal-usul kita. Ujarnya, tiada perkara yang mustahil. Pucuk pangkal, niat dan usaha. Florence, wanita Malaysia dari Johor, menjadi bukti berjaya menempa nama dalam bidang angkasa lepas. Dan siapa tahu satu hari nanti rakyat Malaysia bakal menyertai misi ke planet Marikh. Selamat Hari Kebangsaan, Maiza Musa Al-Bakri, RTM. Kibaran bendera daripada 12 buah bot penambang memeriahkan Sungai Terengganu. Inisiatif ini dilaksana bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Program perarakan jalur gemilang bot penambang seberang Takir itu dianjur Pertubuhan Bukan Kerajaan Dah Jumpa bersama Terengganu FM. Perarakan bot penambang itu adalah acara tahunan komuniti maritim sejak 2016. Turut serta barisan penyampai radio Terengganu FM. Walaupun dalam masa yang agak singkat, tetapi kita berjayalah mengadakan program ini dan insya-Allah program seperti ini kita akan teruskan lagi pada masa-masa akan datang. Antara kawasan dijelajahi adalah Jambatan Angkat, Masjid Kristal dan Pasar Payang. Silat merupakan seni mempertahan diri yang membentuk masyarakat Melayu memperkuat nilai diri, budaya dan agama daripada pengaruh penjajah. Ya, dan pesilat juga diajar untuk mengimbangi ilmu dan amal serta kemahiran silat untuk membentuk kesempurnaan hidup seseorang insan. Hairun Afandi ada laporannya. Pengasas dan pengerusi Pertubuhan Silat Berkeris Malaysia, Tengku Ahmad Rihaudin Tengku Abdul Razak berkata, silat adalah satu seni peradaban Melayu yang amat tinggi. Jadi kalau kita belajar silat di dalam ambang kemerdekaan ini, kita harus memahami bahawa silat itu menjamin kemerdekaan kita itu berterusan. Dengan adanya kekuatan jati diri ini, jati diri yang kuat di dalam ini dengan ditambah dengan keimanan dan juga kepahaman kita tentang siapa diri kita, dari mana asal usul kita dan ke mana kita nak pergi, maka
silat itu membina satu kekayaan sumber kekuatan diri, menambah kekayanan diri. Pendekar-pendekar silat seperti Laksmana Hang Tuah, Mat Kilau dan Dato' Bahaman adalah individu yang menjadi benteng menentang penjajah suatu ketika dahulu. Dan ini membuktikan seni silat mempunyai peranan besar dalam pembentukan sesebuah negara. Seni silat Melayu juga melambangkan akal budi Melayu yang mencerminkan falsafah, pemikiran, emosi dan gaya hidup rakyat yang merdeka. Silat berkeris membantu saya memahami diri saya serta asal-usul saya. Silat berkeris juga mengajar untuk tidak bertembung dan tidak menyerang. Walaupun sekiranya apabila waktu-waktunya datang, saya akan bersedia. Apa yang saya pelajari daripada seni silat berkeris adalah bahawasanya orang Melayu itu sejati dengan Tuhannya, sebati dengan Nabinya dan serasi dengan alamnya. Pendidikan silat menumpukan kepada pembentukan manusia luaran mendalaman dalam membentuk masyarakat berdisiplin, patriotisme, jati diri, kewarganegaraan dalam pembangunan pemikiran, tenaga, agama, bangsa dan negara. Harun Afandi, RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saban tahun, tarikh Keramat 31 Ogos amat dinanti-nantikan oleh seluruh keluarga Malaysia. Ia adalah hari yang amat penting dan bersejarah kerana pada tarikh inilah tanah air kita beroleh kemerdekaan. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua petugas barisan hadapan atas kegigihan, kesungguhan dan komitmen dalam perjuangan menentang pandemik COVID-19. Dengan semangat keluarga Malaysia, ayuh kita bulatkan tekad teguh bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan tahun 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Mungkinkah gelaran juara dunia badminton beregu akan dihadiahkan sempena Hari Kebangsaan kita? Ya, jadi untuk perkembangan lanjut kita bersama Nazri Fahmi. Silakan Nazri. Aaron Chia dan Zhou Weyi berpeluang cipta sejarah. FAM lantik Setiausaha Agung baharu. Fatil dan dia. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Sukan kita mulakan dengan berita gembira dari Tokyo, Jepun. Berguru lelaki utama negara Aaron Chia dan Zhou Weyi hanya selangkah untuk mencipta sejarah menjulang kejuaraan badminton dunia selepas menewaskan pasangan dari India Sairaj Rankireddy dan Chirag Sethi. Pada aksi separuh akhir yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium itu, Aaron dan Weyi yang menduduki ranking ke-6 dunia menampilkan semangat juang tinggi untuk mencipta kemenangan 20-22, 21-18 dan 21-16. Ketinggalan 7-12 satu ketika di set pertama, berguru lelaki utama negara itu bangkit, memperbaiki permainan apabila 3 kali mengikat kedudukan sebelum melakukan beberapa kesilapan dan terpaksa akur dengan keputusan 20-22. Aaron dan Weyi terus diberitakan hebat pada set kedua dan ketiga, namun pasangan negara itu berjaya bertahan dengan tenang dan melakukan serangan lebih berkesan untuk meraih kemenangan 21-18 dan 21-16. Ia sekaligus menamakan badi mereka yang kerap terkandas di peringkat separuh akhir tahun ini. Aaron dan Weyi gagal melepasi peringkat separuh akhir sebanyak 6 kali tahun ini, termasuk pada penampilan di Sukan Commonwealth Birmingham baru-baru ini. Pada aksi final esok, pemenang pihak gangsa Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu akan membuat perhitungan dengan pilihan ketiga yang juga bekas juara dunia 3 kali dari Indonesia, Muhammad Hassan dan Hendra Setiawan.
Terdahulu Ahsan dan Hendra menundukan rakan senegara Fajar Alfian dan Muhammad Rian Adianto 23-21, 12-21 dan 21-16. Jika menang pertemuan tersebut, Aaron dan Woyi bakal mencipta sejarah muncul pemain Malaysia pertama yang merangkul gelaran juara dunia. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengumumkan pelantikan Nur Azman Rahman sebagai Setiausaha Agungnya yang baru berkat kuasa 1 September depan. Pelantikan itu dibuat bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan Muhammad Saifuddin Abu Bakar. Dalam satu kenyataan, FAM memaklumkan Nur Azman memiliki pengalaman luas dalam bola sepak dan bertugas sebagai koordinator presiden sejak tahun 2018. Beliau yang kini berusia 55 tahun pernah dipilih sebagai naib presiden Persatuan Bola Sepak Melaka Musa pada tahun 2012 sebelum dilantik Setiausaha Agung Persatuan berkenaan pada 2015. Beliau kemudian dilantik sekali lagi ke jawatan naib presiden Musa bagi penggal 2020-2023. Selain pengalaman luas bersama Musa dan tugasannya selaku koordinator Presiden FAM, Nur Azman juga pernah terlibat dengan beberapa jawatankuasa tetap badan utama bola sepak negara. Antaranya ahli jawatankuasa media, ahli jawatankuasa futsal dan bola sepak pantai serta ahli jawatankuasa pertandingan. Kerusi Setiausaha Agung FAM sebelum ini kosong selepas Muhammad Saifuddin membuat keputusan untuk meletak jawatan pada 23 Ogos lalu. Alasan beliau meletak jawatan adalah kerana mahu menumpukan kerjayanya ke peringkat antarabangsa. Di sebalik prestasi kurang memberangsangkan skuad Selangor FC, pasukan bawah 19 tahun negeri itu memberi kegembiraan buat penyokong apabila menjuarai Piala Belia 2022. Kejayaan itu dicapai selepas mereka menundukkan Seri Pahang FC dengan agregat 2-1 pada aksi final. Selangor yang turun beraksi di Stadium Majlis Perbandaran Temeloh dengan bekalan 1 gol selepas menang tipis ke atas Seri Pahang pada aksi final pertama di Stadium UiTM Shah Alam Sabtu lalu. Pada pertemuan semalam, kedua-dua pasukan saling mengatur gerakan untuk menghasilkan gol. Namun, babak pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Selangor FC akhirnya berjaya membuka jaringan pada minit ke-67 apabila sepakan bercuma dari luar kotak penalti oleh Muhammad Amirul Haziq berjaya menggegar gawang tuan rumah. Jaringan itu tidak mematahkan semangat Seri Pahang yang cuba memburu gol penyamaan. Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil menerusi percubaan jarak jauh Nazul Izamil Zulkifli pada minit ke-73. Tok Gajah kemudian terus melancarkan serangan bertali arus bagi menambah jaringan sehingga hujung perlawanan, namun terpaksa akur dengan keputusan 1-1 sehingga tamat permainan sekaligus memberi kemenangan 2-1 secara agregat kepada Selangor FC. Saudara Muslimin dan Muslimah, sebentar tadi telah pemasaknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kita balik ke perkembangan sukan seterusnya. Persatuan Tenis Selangor optimis pemainnya mampu membuat kejutan dengan memenangi pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-20 pada bulan depan. Keyakinan itu berdasarkan kepada barisan pemain mudanya yang cukup berpengalaman dan memiliki kualiti untuk bergelar juara. Esko Persatuan Tenis Selangor Adam Jaya yang juga jurulatih skuad tenis Sukma Selangor berkata, anak buahnya kini sedang giat menjalani persiapan ke tamasya tersebut dan berada pada tahap terbaik. Ada medals ada, ya, kita ada good group of players yang 17, 18 yang dah main SEA Games. Ada yang dah main represent Malaysia untuk Davis Cup. So kita ada a good group of players. Tapi paling penting nak peak masa Sukma tu lah. Minggu tu, ya, all players have to be in good condition and ready to compete. Tambah Adam lagi, Sukma kali ini bakal menyaksikan persaingan kompetitif dalam sukan tenis kerana semua negeri telah pun mula melahirkan pemain-pemain yang berprestasi tinggi. Beliau ditemui ketika perlawanan akhir kejohanan tenis Asia remaja bawah 14 tahun di Kelana Jaya. Sementara itu, pemilihan Gymnasium 2 Majlis Sukan Negara MSN di Bukit Jalil yang dipilih sebagai venue pertandingan wushu bagi Sukma dianggap kurang sesuai. Ia berikutan keadaan ruang yang kurang besar untuk penganjuran pertandingan, lebih-lebih lagi jika melibatkan penonton. Jelas Presiden Persekutuan Wushu Malaysia WFM Datuk Chong Kin Fat, Gymnasium 2 itu merupakan gelanggang latihan untuk beberapa jenis sukan kebangsaan.
stadium ini ada untuk kita bersetia untuk latihan, bukanlah kita untuk pertandingan. Jika untuk nak pertandingan, memang ada technically banyak ada masalah. Macam kita perlukan bilik mesyuarat, bilik teknikal, bilik rehat, dan penonton-penonton harus ada tempat yang duduk. Sukma dijadual bermula 16 hingga 24 September ini. Beliau ditemui selepas sesi pemilihan atlet wushu yang akan ke Kejohanan Wushu Remaja Dunia 2022 yang akan diadakan di Tangkalang, Indonesia Disember depan. Seramai 12 atlet akan mewakili Malaysia di kejohanan itu nanti. Persatuan Bimpong Malaysia TTAM berada di landasan tepat mencari pemain pelapis berbakat untuk diserap ke dalam skuad kebangsaan. Pengurus Persatuan Kang Fong Ling berkata kejohanan terbuka dan kadet 2022 yang kini sedang berlangsung di Ibu Negara akan menjadi medan mengesan beberapa bakat muda berpotensi besar. Jelas Fong Ling, ini penting bagi memastikan skuad negara mampu melakar kejayaan seperti yang ditampilkan pada tamasya Commonwealth Birmingham 2022. Seperti yang semua orang tahu, SEA Games kita pun ada result yang bagus dengan Commonwealth Game. So hopefully kita dapat meneruskan curi bakat baru untuk continue pergi peringkat yang lebih tinggi lagi. Kalau boleh kita nak buat macam badminton, promosi pingpong sampai Olimpik. Kejohanan terbuka dan kadet 2022 berlangsung selama 3 hari dengan aksi final dijadualkan berlangsung esok. Skuad pimpong membanggakan negara selepas berjaya membawa pulang 2 pingat perak dari tamasya Commonwealth Birmingham 2022. Sorotan sukan minggu ini kembali memaparkan pelbagai kejayaan manis serta suka duka yang diraih oleh atlet-atlet negara. Antara yang mencuri tumpuan kejayaan bola sepak KL City FC yang mencipta sejarah dalam laluannya di kejohanan Piala AFC 2022. Kita ikuti laporan yang disediakan Firdaus Mokhtar. Kita mulakan dengan pencapaian cemerlang dalam sukan badminton. Jaguh badminton para negara, Chia Lik Hau terus mengukir nama di peringkat antarabangsa. Terbaru, pemain perseorangan berusia 34 tahun itu muncul juara di kejohanan badminton para antarabangsa di Pattaya, Thailand. Mendudukan seterunya dari Taiwan, Fang Jingyu 22-20, 21-15 dalam kategori SU5 kecacatan fizikal. Kejuaraan tersebut merupakan gelaran ke-13 berturut-turut yang dimenanginya. Kejayaan diraihnya di Thailand sangat bermakna menjelang Hari Kebangsaan yang akan disambut pada 31 Ogos ini. Anugerah 100+ Perpaduan Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SEN 2020-2021 akan berlangsung pada 6 September ini. Menariknya, ia akan menggabungkan 2 edisi iaitu Anugerah tahun 2020 dan 2021. Penyertaan untuk Anugerah Kewartawanan Sukan tetap mendapat sambutan luar biasa yang menyaksikan lebih 150 penyertaan diterima. 7 anugerah kewartawanan bakal diberikan satu penghargaan tertinggi iaitu Anugerah Sibel. Turut diperkenalkan pada edisi kali ini adalah 2 kategori baru iaitu dengan kerjasama Kementerian Perpaduan iaitu artikel dan fotografi perpaduan terbaik. Sejarah tercipta buat pasukan Kuala Lumpur KL City FC apabila berjaya muncul juara zon ASEAN saingan Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2022. Skuad kenalan Boyan Hodak menundukkan wakil Indonesia PSN Makassar 5-2 pada aksi final di laman sendiri sekaligus melayakkan KL City peringkat seterusnya. Kemenangan The City Boys juga disifatkan sebagai hadiah kepada rakyat Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-65 tahun. Sukan Malaysia Sukma ke-20 sebanyak 426 acara melibatkan 31 jenis sukan bakal dipertandingkan pada tamasya yang akan bermula dari 16 hingga 24 September ini. Sejumlah 6,606 atlet daripada 15 kontingen bertanding telah mengesahkan penyertaan termasuk Brunei turut menyertai tamasya kali ini yang akan berlangsung sekitar Lembah Kelang dan Langkawi. Sukan olahraga dan akuatik bakal menjadi lubuk emas apabila masing-masing menawarkan 44 dan 43 empingan emas. RTM sebagai rakan penyiar rasmi bagi Sukma edisi ke-20 ini akan menyiarkan laporan pagi dan petang bagi liputan acara-acara sukan terpilih. Berita baik buat kamp skuas negara, pemain skuas wanita negara Siva Sanggari yang cedera terlibat dalam kemalangan jalan raya 26 Jun lepas dijangka kembali ke gelanggang Januari 2023 tahun depan.
Atlet kelahiran Sungai Petani Kedah yang berusia 23 tahun itu kini menerima rawatan berkala daripada Institut Sukan Negara ISN bagi memastikannya berada pada tahap yang terbaik. Itu sahaja perkembangan sukan tanah air yang berlangsung minggu ini. Firdaus Mokhtar, RTM. Bekas juara Liga Eropah Manchester United akan memulakan kempen trofi kedua paling berprestij di Eropah itu dengan menentang kelab Spanyol Real Sociedad selepas diundi dalam kumpulan E di Turki. Pada majlis undian peringkat kumpulan itu, satu lagi kelab Inggeris Arsenal akan berdepan kelab Belanda PSV Eindhoven. Bagaimanapun, laluan United yang muncul juara pada edisi 2017 dilihat mudah selepas turut diundi bersama kelab kedai dari Moldova, Sheriff Tiraspol dan Omonoia dari Cyprus. Arsenal juga dijangka tidak berdepan masalah dalam kumpulan A selepas naik juara dua kali itu diundi bersama kelab dari Switzerland, FC Zurich, serta pemenang di antara pusingan play-off antara kelab Budo dan Klim. Sementara itu, juara Liga Persidangan Eropah AS Roma pula diundi bersama Luka Donetsk, Real Betis dan HJK Helsinki. Aksi pertama akan bermula pada 9 September dengan juara setiap kumpulan akan layak secara automatik ke pusingan 16 terakhir. Naik juara kumpulan pula akan beraksi di peringkat kalah mati dengan menentang 8 pasukan tangga ketiga dalam kempen peringkat kumpulan Liga Juara-Juara Eropah. Aksi final Liga Eropah akan berlangsung di Arena Puskás, Budapest, Hungary pada 1 Jun 2023. Ini pula perkembangan terbaru Formula One. Syarikat pengeluar kereta dari Jerman Audi mengumumkan bakal mentai saingan sukan termahal di dunia itu pada musim 2026. Audi yang merupakan antara jenama premium di bawah kumpulan Volkswagen AG memberitahu akan membina unit kuasa jentera mereka di Jerman di bawah peraturan baharu. Mereka bagaimanapun akan bekerjasama dengan sebuah pasukan lain yang akan diumumkan pada hujung tahun ini. Bagaimanapun, spekulasi media menyebut Audi telah berbincang dengan pasukan dari Switzerland Sauber Group yang musim ini bersaing di bawah nama Alfa Romeo. Perlumbaan F1 akan menggunakan unit kuasa jentera yang baru bermula 2026 dengan memberi fokus kepada kelestarian dan penjimatan kos pada masa depan. Misi utama mereka ialah sukan perlumbaan ini akan menjadi karbon neutral menjelang 2030. Unit kuasa jentera Audi dijangka dibina di Nürburgring, Jerman berbanding pesaing utama mereka di Jerman, Mercedes, yang menghasilkan di Bradford, England. Paparan itu mengakhiri edisi Sukan 27 Ogos 2022. Saudara, saksikan kegemilangan Sukan Malaysia Sukma ke-20 bermula 16 September ini. Hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi #Demi Malaysia. Saya Nazif Ahmad Syukri. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bagi mengaburi mata pihak berkuasa, sindiket pengedaran dadah Argentina menyimpan bahan terlarang itu dalam bungkusan tertera jenama mewah. Taktik itu bagaimanapun tidak berhasil apabila kegiatan terbabit berjaya dihidu. Lagi perkembangan antarabangsa dalam rangkuman dunia malam ini. Kita saksikan. 1.6 tan kokain dirampas polis Argentina di Bandar Rosario semalam. Ia merupakan antara rampasan terbesar pernah direkodkan pihak berkuasa negara itu. Media tempatan melaporkan dadah disimpan dalam bungkusan makanan sebelum diletak kotak dengan logo jenama mewah. Siasatan awal mengesyaki bahan terlarang itu cuba dieksport ke Asia Barat. Dipercayai untuk diedarkan menjelang Piala Dunia di Qatar. Rampasan dianggarkan bernilai $450 juta Amerika. Ini pula isu melibatkan vaksin COVID-19. Moderna dilapor menyaman Pfizer dan rakan kongsinya dari Jerman, BioNTech, atas pelanggaran paten dalam pembangunan vaksin COVID-19 pertama yang diluluskan di Amerika Syarikat. Syarikat pembuat vaksin COVID-19 itu mendakwa Pfizer dan BioNTech meniru teknologi dibangunkan Moderna bertahun-tahun sebelum wabak tersebut. Moderna dalam satu kenyataan memaklumkan tuntutan mahkamah difailkan di Mahkamah Massachusetts dan Mahkamah Düsseldorf di Jerman.
Muhammad. Dilaporkan saham Pfizer jatuh 1.4%, manakala BioNTech turun kira-kira 2%. Moderna dan Pfizer-BioNTech adalah dua daripada kumpulan pertama yang membangunkan vaksin COVID-19. Penunjuk perasaan di Peru pula bertindak ganas dengan menyebabkan kerosakan di kawasan pangkalan tentera semasa rundingan sedang berlangsung. Protes berlaku susulan serbuan pihak polis tempatan ke atas lombong haram yang menyebabkan seorang maut dan 12 cedera Rabu lalu. Pelombong terlibat mendakwa polis melakukan penderaan ketika serbuan. Salah seorang pelombong yang cedera memberitahu media tempatan pihak berkuasa menembak peluru pelet dan meletupkan enjin di lombong terbabit. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan 8 orang telah ditangkap semasa protes berkenaan. Pemandu lori kontena dipercayai terlibat nahas yang meragut 4 nyawa di lebuh raya Pantai Timur LPT1 di Temeloh Pahang awal pagi tadi ditahan. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan menyebabkan kemalangan maut. Ketua Polis Daerah Temerloh ACP Muhammad Azhar Muhammad Yusof berkata, pemandu yang ditahan berusia 56 tahun. Dia yang turut tercedera sedang menerima rawatan. Dalam nahas terbabit, 3 sekeluarga yang menaiki sebuah kereta maut selepas kereta yang diletakkan di lorong kecemasan akibat rosak dirempuh sebuah lori. Turut terkorban pemandu trak penunda yang berada di lokasi sama. Perintah reman terhadap seorang gadis bawah umur dan teman lelakinya dipercayai terlibat penculikan bayi pada Selasa lalu dilanjutkan sehingga 30 Ogos. Pelanjutan membolehkan kertas siasatan kes terbabit dilengkapkan. Pelanjutan reman dikeluarkan Magistrate Mahkamah Bukit Mertajam Muhammad Firdaus Abdul Wahab. Kes Saravana Kumar yang mewakili semua suspek berkata pendakwaan terhadap pasangan itu dijangka berlangsung dalam masa terdekat. 5 suspek direman 4 hari bermula Rabu lalu selepas dipercayai melarikan bayi 9 bulan di Taman Pau, Bukit Mertajam. Siasatan awal mengesyaki bayi yang dicuri bukan mahu dijual. Kes juga didapati tiada kaitan dengan sindiket penjualan bayi seperti yang tular sebelum ini. Kebocoran dokumen penghakiman dikaitkan perbicaraan Datin Sri Rosmah Mansor yang disiarkan di sebuah portal berita disiasat polis. Siasatan awal mengesyaki ia merupakan dokumen draft awal disediakan unit penyelidikan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Menurut Ketua Polis Daerah Sentul, ACP Beh Eng Lai, aduan diterima daripada seorang pegawai mahkamah. Ia merupakan dokumen penyelidikan mengenai kes yang masih dalam perbicaraan dan merupakan pendapat unit penyelidikan sebagai rujukan hakim. Susulan itu, polis menyiasat kes berkenaan mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 kerana kesalahan membocorkan maklumat. Ia turut dirujuk mengikut Seksyen 203A Kanun Kesiksaan kerana mendedahkan maklumat dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atas kesalahan menyebarkan kenyataan jelik. Melaka kaya dengan sejarah tanah air, apatah lagi sejarah pahlawan-pahlawannya. Ronda keluarga Malaysia kali ini akan berkongsi pada anda sejarah di Tabuh Naning. Kita saksikan.
Penghulu Naning ke-9 Datuk Dol Said atau Abdul Said dilantik menggantikan penghulu Anjak pada tahun 1799 sewaktu berumur 26 tahun. Peristiwa itu berlaku semasa Belanda menawan Melaka semasa kejatuhan Portugis. Sejarah Dol Said ni panjang. Daripada keturunan dia, asal usul dia, dan dia berkampung di sini. Dia seorang penghulu yang kata hebat. Dan penyatuan wilayah Naning ni atas usaha dia. Pasal wilayah Naning ni besar. Kalau 25 mukim, kawasan dia separuh, tiga suku daripada Bandar Melaka, Negeri Melaka ni adalah Naning. Wilayah Naning. Daripada kawasan Sepadan Linggi, Lubuk Cina tu, sehingga kawasan Nyalas dekat Simpang Beku, kawasan Naning, wilayah Naning. British telah meminta Naning memberi 1/10 daripada hasilnya dan itu dibantah penghulu Datuk Dol Said kerana Naning adalah wilayah yang merdeka dan tidak terikat dengan apa-apa jumlah pembayaran cukai kepada British. Sejak itu bermulalah persengketaan antara Datuk Dol Said dengan British yang membawa kepada Perang Naning Pertama 1831 dan Perang Naning Kedua 1832. Dalam tempoh 4 bulan, Naning jatuh ke tangan British pada 15 Jun 1832. Naning kemudiannya diletakkan di bawah Peraturan Negeri-Negeri Selat pada 27 Oktober 1832. Mana Dol Said ni orang yang terhormat. Dia dapat menyatukan keseluruhan 25 mukim. Itu yang menjadi persoalan pihak-pihak daripada Inggeris dan orang-orang yang ada di Bandar Melaka. Kenapa seorang penghulu Naning lagi dihormati dan siapa beliau sehingga dia boleh mengutip hasil dan dihormati oleh sekitar orang wilayah Naning. Datuk Dol Said meninggal dunia pada tahun 1849 dan disemadikan di tanah perkuburan Tabuh Naning. Usaranya sering menjadi tumpuan dan menerima kunjungan pelawat yang cintakan sejarah negeri Melaka. Inilah kata makam Datuk Dol Said kan? Ya, makam Datuk Dol Said, Datuk Naning ke-9 yang telah dimakamkan di kawasan belakang Masjid Datuk Dol Said sendiri. Dan ramai juga pengunjung-pengunjung yang nak hadir kat sini untuk berziarah pahlawan yang pertama lah terunggul menentang Inggris. Menentang Inggris pada suatu ketika dulu betul kan? Banyak sejarah yang anda boleh terokai di Naning ni. Anda boleh datang sini boleh kata kenal sendiri siapa Datuk Dol Said ni. Dan teruskan setia bersama dengan Ronda dan Keluarga Malaysia hanya di RTM. Jom tak kita. Berkawat sambil tersenyum. Betul Fatil, teringat zaman sekolah dulu Ya. Jadi kita saksikan gelagat kanak-kanak ini dalam hashtag. Berkawan antara aktiviti yang sering dilakukan di sekolah. Itulah di laman sosial kini seorang kanak-kanak berkawat sambil tersenyum. Dia yang mencuri tumpuan ramai dilihat punya cara tersendiri selain bersemangat meskipun berada dalam belakang barisan. Dirakam di Indonesia, video dimuat naik pengguna TikTok Ninda Agustina itu kini mendapat lebih 12 juta tontonan. Walaupun hilang sebahagian badan, seekor ikan dilihat masih terus hidup. Digelar ikan zombie, dilihat mempunyai kecederaan yang sangat mengerikan dan video itu dimuat naik di media sosial The Sun. Mungkin ia digigit haiwan pemangsa dan rata-rata warga maya sedih melihat haiwan terbabit.
Tak semua orang mampu memiliki kediaman. Seperti gelandangan dari Thailand ini, dia mengubah sebahagian jejambat seperti rumahnya sendiri. Siap berlangsir dan tilam, foto berkenaan menjadi tular di media sosial. Sayangnya, pihak berkuasa terpaksa memusnahkan tempat tinggal gelandangan itu kerana menyalahi undang-undang. Ya, paparan itu menutup berita perdana untuk edisi hari ini, Sabtu 27 Ogos 2022. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Ya, jangan lupa untuk terus semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kibar jalur gemilang. Dengan itu, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia, teguh bersama. Ya, jumpa lagi.